Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Pemuda Selangor daripada PAS, yang mana kenyataan itu dikeluarkan di Harakah Diari, berbunyi dengan tajuk miskin bandar bakal membuat Rafizi terduduk. Dan daripada kenyataan itu saya akan baca secara terperinci. Rafizi selaku Menteri Ekonomi memberi kesan besar kepada masyarakat bandar yang menjadi pengundi teras kepada Pakatan Harapan selama ini. Dan derita hidup rakyat miskin bandar yang tersiksa dengan kos sara hidup selama ini telah meletakkan harapan kepada PIHS untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Kehidupan miskin bandar ini terjerat dengan hutang piutang seperti komitmen rumah, kenderaan dan sebagainya. Bagi mereka mempunyai simpanan yang mencukupi hanyalah mimpi dan angan-angan sahaja. Namun kegagalan Rafizi pada hari ini membuatkan mereka kecewa dan putus harapan kepada PIHS. Slogan politik selama ini tinggal retorik, harapan bertukar menjadi kekecewaan dan mencetuskan kemarahan yang membuak-buak dalam kalangan mereka. Pengkhianatan PIHS terhadap prinsip asas perjuangan mereka juga, khususnya melantik ahli politik yang terpalit dengan kes mahkamah, telah melambangkan lagi rasa kecewa mereka. Pengundi teras PIHS kini sedang dalam keadaan yang rapuh, sama ada terus memberi sokongan kepada PIHS atau beralih arah kepada blok politik yang praktikal, bersih dan stabil. Teori ekonomi manusiawi versi Madani Perdana Menteri ke-10 lenyap ibarat debu atas batu ditiup angin akibat daripada kegagalan Rafizi Lamli. Malangnya nasib PIHS diserang oleh ahli sendiri yang kini pengundi teras, mereka bakal beralih pergi. Ini adalah daripada Ketua Penerangan Pemuda PAS Selangor lah, Dr. Firdaus Azim, yang mengkritik bahawa miskin bandar bakal membuat Rafizi terduduk. Isu ekonomi dalam negara ini tanggungjawab kita bersama. Menteri juga dipertanggungjawabkan sebagai ketua, tetapi ahli-ahli politik lebih juga bertanggungjawab bersama. Bukan untuk membuat kritikan seperti ini yang tidak membina. Sedangkan PAS berada dalam kerajaan 33 bulan, akhirnya membuat hutang begitu besar. Dan juga PAS tidak berjaya pun membuatkan negara ini beralih ataupun membuatkan miskin yang ada di bandar itu menurun. Tetapi apa yang kita lihat, masalah ekonomi kita ini semakin meruncing disebabkan oleh kerajaan Tebu Atap yang dipimpin oleh PAS sendiri, berada dalam itu pimpinan Tasrimuddin Yassin yang total gagal. Jadi di sini apabila nak menyalahkan saudara Rafizi Lamli dalam isu gagal atau tidak, baru berapa bulan, kalau kita masuk ke satu kementerian contohnya, mungkin orang kata baru buka file hari ini. Jadi kita tidak adil untuk mengkritik bahawa Rafizi gagal, kerana kita bagi Rafizi ruang untuk beliau cuba untuk membuat kerjanya supaya kita lihat ke depannya apa hasilnya dalam 6 ke 1 tahun ke atas, bukan sekarang ini. Jadi apabila dia nak menceritakan tentang isu kemiskinan ni, jika PAS sendiri nak menjadi kerajaan, saya rasa PAS tidak layak, kerana pimpinan PAS tidak ada yang mempunyai kebolehan. Berada dalam kerajaan yang terdahulu pun, PAS adalah antara parti yang paling gagal dalam kerajaan. Pemimpin PAS satu pun tidak ada yang buat kerja yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Yang kita lihat pemimpin PAS kebanyakannya rakyat akan kata makan gaji buta, termasuk Presiden PAS, iaitu Duta Khas Menteri Menteri, menggunakan apa yang ada di kerajaan untuk kepentingan untuk diri sendiri. So itu sudah cukup untuk rakyat lihat. Tak payah nak cerita kemiskinan tentang bandar ni. PAS pegang 3 negeri, Kelantan, Terengganu, Perak. Tidak nampak pun apa-apa pembangunan. Sedangkan orang di Kelantan, orang di Terengganu berpoyu-poyu, pusu-pusu datang ke Selangor, berpusu-pusu datang ke Singapura, berpusu-pusu datang ke Johor. Yang selama ini PAS kritik habis-habisan berkenaan dengan Singapura. Berapa ramai orang Kelantan, orang Terengganu pergi kerja di sana. Disebabkan apa mereka pergi bekerja di sana? Disebabkan kerajaan negeri pimpinan PAS adalah gagal. Jadi tak perlu pemimpin PAS ataupun pemimpin muda seperti ini. Apalagi seperti ini doktor. Jangan-jangan di doktor haiwan, jadi doktor manusia. Supaya akal waras. Jangan kita mengkritik sesuatu yang hanya menjadikan itu propaganda untuk rakyat lihat. Tetapi akhirnya menunjukkan kebodohan kita kepada rakyat. Kerana apabila dia kata pengkhianatan PIHS terhadap prinsip perjuangan, khususnya melantik ahli politik terpalit dengan kes mahkamah,
Saya rasa PAS sendiri waktu berada dalam kerajaan yang lalu, sebelum Datuk Seri Najib didakwa di mahkamah pun, mereka itu berada di dalam kerajaan yang sama. Datuk Seri Zahid Hamidi pun berada dalam kerajaan yang sama. Jatuhnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin disebabkan penarikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap kepercayaannya dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Jadi hari ini nak menceritakan melantik ahli politik yang terpalit dengan kes mahkamah, kamu juga mengambil orang-orang yang terpalit. Hari ini kamu nak cerita orang yang terpalit dengan kes mahkamah. PIHES baru memerintah. Kita belum lagi merungkai kerajaan terdahulu. Lepas ini siap-siaplah, mungkin ada di kalangan kamu orang, pemimpin kamu orang yang didakwa. Tak perlu nak cakap kencang hari ini. Yang nak cerita tentang pengundi PIHES nak beralih arah ni. Pengundi mana yang beralih arah ni? PIHES tetap kekal dengan pengundi yang ada, penyokong yang ada. Dan penyokong PIHES adalah penyokong yang bijak. Penyokong yang tahu ekonomi. Penyokong yang tahu demokrasi. Jadi berkenaan dengan isu ekonomi, mereka dah tahu. Ini bukan sebabnya kegagalan Rafizi. Ini adalah disebabkan masalah yang ditinggal oleh kerajaan yang ada PAS di dalamnya. Jadi disebabkan pemimpin PAS hanya tahu makan gaji buta, maka kerajaan itu gagal. Sebab tidak menjalankan kerjasama untuk merungkai masalah negara. Itu masalahnya. Dan akhirnya melantik adik-beradik suku Sakat semua untuk mengambil direct nego. Itu masalahnya. Jadi pimpinan PAS tak payah berbunyi seperti tin kosong. Memang setiap hari saya akan hentam kerana apa yang dihujahkan tidak benar dan tidak tepat. Kehidupan yang terjerat di bandar mana-mana pun memang ada permasalahan hutang piutang ataupun bayar rumah. Sedangkan kerajaan PAS di kampung yang sepatutnya air bersih boleh disalurkan, tak ada di Kelantan. Dan akhirnya orang buat perigi. Inilah satu masalah daripada pimpinan PAS. Ini kenapa dia berbunyi di sini. Kerana konon-kononnya PAS nak mengambil alih Selangor. Tak semudah itu. Daripada dulu PAS ni. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan muda PAS, pemimpin senior PAS, pada saya umpama sampah. Dia keluarkan kenyataan yang tidak boleh kita fikir secara logik, yang mana akhirnya seolah-olah mereka ni ludah ke langit jatuh ke muka mereka sendiri, yang tidak memberi manfaat. Kalau kamu hentam Rafizi Ramli kata gagal, kenapa dulu PAS berada dalam kerajaan tidak mencari menteri ekonomi ataupun orang-orang PAS untuk menaikkan ekonomi negara hari ini? Kamu hentam kerajaan yang ada hari ini kata gagal. Kegagalan yang ada hari ini adalah daripada kerajaan kamu. Jadi jika kerajaan hari ini gagal, adalah disebabkan kegagalan PAS dulu yang bersama dalam kerajaan. Saya dulu ingat apabila PAS berada dalam kerajaan, bijak. Rupanya sehingga jadi pembangkang pun masih lagi tak bijak. Sama macam ni Dr. Firdaus Azim ni. Dia buat keluar kenyataan, tapi tidak ada kebijakan di situ. Yang mana dia melihat ke satu sisi seperti katak di bawah tempurung. Dia tidak tahu apa yang rakyat mahu. Dengar rakyat bodoh. Hari ini jangan pebodoh ke rakyat lah. Rakyat dah pandai. Media sosial penuh. So itu pesan saya kepada Ketua Penerangan Pemuda Selangor. Yang mana kamu carilah idea yang baik. Lebih baik kamu ikut bantu kerajaan. Di Selangor tu kerajaan Pakatan Harapan bawah PKR. Jadi Azmin dah tak ada, Zuraidah dah tak ada. Lepas ni kamu bergayut lah dekat dahan dengan monyet-monyet yang ada. Sekian, terima kasih. Thank you.